Kak Ina punya laptop ni, kamera dia tak okey. So pakai phone. Yang Amirul Ashraf tu kalau nak tengok lah. Okey, Kak Ina share screen. Apa yang kita nak bincang hari ni? Nampak tak? Takkan? Nampak. Okey, tajuk dia bagaimana menjalankan perniagaan Shonghu dengan tenang dan ikhlas. Supaya kita tak mudah give up, kita tak rasa stres. Jadi kita buat ni dengan tenang dan happy. Macam mana benda ni nak ada dan nak lahir dalam diri kita. So tadi pun Kak Ina duk fikir apa topik nak buat malam ni. So sebab Alung buat bagaimana bermula, jadi okeylah Kak Ina cuba buat macam mana nak buat benda ni supaya kita rasa tak stres, kita rasa tenang, kita rasa ikhlas sangat buat dia. Jadi cara dia mudah saja. Selalu pun Kak Ina cerita, tapi hari ini nak elaborate lebih sikit. Model operasi Universiti Shonghu. Macam mana? Okay, nombor 1 ni rasanya mudah je tak? Guna produk, makan sendiri dan jujur. Maksudnya kita nak guna kopi, so kita minum, kita jujurlah cerita dengan orang. Kalau kita tak guna, kita tak jujur. Jadi nombor 1 ni mudah saja untuk kita buat. Jadi kita tak stres. Kita guna. Guna sampai kita dapat yakin yang ada penambahbaikan, ada kebaikan kepada diri kita. Contohnya minum kopi kita rasa migraine hilang ke, ataupun bertenaga ke, apa-apa saja kesan baik. Guna sampai dapat. Jangan masa healing crisis tu kita komplain. So kita guna sampai dapat kesan baik produk. Kalau tak dapat, kita jangan give up. Kita kena terus guna dan bertanya. Itu nombor 1. Cuba buat betul-betul dekat diri sendiri. Dengan kita buat betul-betul, keikhlasan tu akan timbullah dalam diri kita dan diri kita rasa macam ya kita kena menyampaikan benda ni. Okay, nombor 2, untuk kita yakin yang kita guna ni betul ada kesan baik, memang kita kena belajar tentang produk yang kita guna. Contoh, kalau kita guna lactoberry, kita ambil tahu tentang lactoberry ni. Lactoberry ni apa? Dalam dia ada apa? Kalau kita tak guna, bila kita share dengan orang, dia tak lahir dari hati kita yang ikhlas. Jadi sebab tu kita kena guna dulu, kita rasa dulu. Dan barulah perkongsian kita tu menjadi sangat ikhlas. Jadi bila kita start guna produk, mestilah kita ada pengalaman sendiri. Mestilah kita ada testimoni sendiri. Contoh macam Mawan tadi. Boleh cerita sebab itulah pengalaman dia, jalan dia membantu rakan-rakan dan dia menghadapi krisis atau perjalanan untuk jadi sembuh. So kita kena buatlah benda ni, belajar tentang produk dan kita sampai kita faham untuk diri kita. Contohnya macam okey, kita guna kopi. Dalam kopi ada apa? Sebagai contohlah kita guna kopi. Okey, dalam kopi ada apa? Contoh ada 3 benda ni lah. Ada kopi, ada linzi, ada santan dan kalau yang 4-in-1 ada gula. Dan kita kena tahu khasiat setiap satu ni. Kopi tu apa? Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu, orang kata, oh tak baguslah kopi sebab ada kafein. Jadi kita tak reti nak huraikan benda ni. Tapi kalau kita faham, kita guna sebab kita need the kafein tu. Sebab kafein tu sendiri penting kepada sistem badan kita. Kerana kafein tu sendiri berfungsi untuk mengkata aktifkan atau onlinekan balik saraf-saraf kita yang tersumbat. Jadi bila orang kata, oh ada kafein tak bagus, kita kena betulkan kefahaman yang salah tu. Kita kena cakaplah kena ada kafein, tapi kita tak nak kafein yang sintetik. Kita nak kafein yang natural macam dalam kopi kita. Dan kita kena highlightkan yang kopi kita ni betul-betul biji kopi yang sihat, biji kopi yang bergrade tinggi. Bukan biji kopi yang low grade ataupun guna sintetik. Kita kena clear benda tu. And then linzi. Kalau linzi dalam kopi kita ada linzi ni, ini yang benda kita kena faham. Cuba faham line by line. Tak faham, let's say lah, apa maksud melaraskan daya imuniti? Apa maksud menguatkan imun sistem? Kita tanyalah.
satu keping ni ambil masa beberapa bulan pun tak apa. Tapi kita usaha untuk faham. Bila kita faham, kita guna tu memang guna betul-betul. Kita tak ada rasa takut untuk guna dekat anak yang kecil ke, baby ke, atau orang sakit yang kronik ke, atau orang sakit yang hospital dah reject ke. Kita berani sebab kita sangat faham. Sebab itulah yang ni faham satu persatu lah setiap yang kita guna. Kalau kita guna kopi, fahamkan kopi. Kalau kita guna linzi, fahamkan linzi. Kalau kita guna lactoberry, fahamkan lactoberry itu apa. Lepas tu kalau lah kata kita guna, kita tahu kopi kita ni ada linzi kan. Dalam kopi kita ni ada linzi. Jadi mestilah kita nak kena highlightkan benda ni betul-betul yang itulah bezanya kopi kita dengan kopi orang lain. Jadi bila kita cerita tentang linzi ni, setiap satu ni kita faham salah satu dia kata kat sini kan mempergiatkan fungsi nyah toksik hati. Ini bila mempergiatkan fungsi nyah toksik hati, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Jadi ini kita boleh highlightkan lagi dengan pensijilan ini. Yang mana bahagian B tu untuk liver. So dengan adanya pensijilan ini, kita bercakap guna pensijilan ni. Jadi nombor 2 ni banyak. Kita duduk kat nombor 2 ni lama. Kita kena faham produk kita. So jadi bila kita dah mula betul-betul 2 slide ni kita faham, jadi secara tak langsung semua tentang linzi tu kita dah boleh tahulah. Jadi kita start pula belajar apa beza linzi Jahe, linzi YK, YK2, YKB, YKI, YKS, YKK kan. Hari ni kena post info-info tu dekat grup. Cuba tengok dan baca, tak faham tanyalah. Semua satu persatu produk kita akan belajar betul-betul, faham betul-betul bila kita guna. So kita share lah benda tu dengan ikhlas. Cuba tengok ini Alun Safidah cerita tadi. Kena screenshot dia, kena tampal kat sini. So sini guna produk. Kan? Guna produk. Memang itu 7 tugas harian pun guna produk dengan taat. Dengan taat tu maksudnya bila kita faham, kita tahu dia sangat bagus, memang kita gunalah. Kan macam Kak Ina pun guna dah lebih 25 tahun, sejak 1995. Okay, jadi bila kita faham, kita akan lalui lah healing crisis ni. So jadi untuk nombor 2 ni, nak dapat ilmu, kita join kelas ni, join Zoom meeting ke, join home meeting ke, lagi mungkin kita boleh baca. Kan ini antara benda-benda yang kita boleh memperlengkapkan diri kita yang nombor 2 ni. Jadi satu persatu kita cuba lengkapkan. Kalau kita dah boleh betul-betul nombor 2 ni, ilmu tentang produk ni, memang orang tanya apa, kita boleh bagi dosis. Penyakit macam mana pun kita tak takut. Malah kita akan rasa bertanggungjawab untuk memberitahu benda ni. Sebab dengan keadaan sekarang, memang kita akan rasa lagi kena. Ya? Okey, so kita tengok. So, dalam situasi ni, nombor 2 tu mengambil masa, let's say lah kita cakap dengan orang tak nak. Kita kena tanya, dah settle tak ilmu aku tentang produk ni? Kalau tak, ambil tahu lagi sampai semua persoalan tu kita boleh jawab. Contoh, kenapa pakai santan? Apa beza pakai susu? Gula dan sebagainya. Dalam paket kopi tu, ada tulis apa-apa kat belakang tu. Mungkin orang yang pertama tanya kita pun tak boleh jawab sebab kita tak pernah perasan apa benda ada. Jadi kita cari maklumat tu. Orang yang seterusnya tanya, kita akan dapat jawab dengan baik. Contohnya macam dekat lactoberry. Kenapa manis? Kita boleh tunjuk dekat kotak tu ada tulis. Jadi dengan pengetahuan tu, kita akan yakin apa yang kita sampaikan tu dan kita sangat berani dan kita boleh sampaikan. Kalau kita tak nak sampaikan pun, kita tetap guna produk Syahur dengan taatnya. Sebab kita ada ilmu yang nombor 2 tu. Ya. Okay, so jadi, dekat sini, apa yang Kak Ina nak cakap, cuba you all fikir, sekarang ni gini, saya dah tahu Syahur. Alhamdulillah lah saya ada produk ni. Kalau demam pun anak saya pakai ni. Dalam keadaan sekarang ni, sana demam, sini demam. Sekurang-kurangnya kita ada juga kopi untuk perkuatkan imun sistem kita. Kita fikir macam tu kan? Kita kata syukur sangat. So sekarang you bayangkan kalau tak ada orang berkongsi dekat you sebelum ni. Jadi maksudnya
tak ada orang sampaikan maklumat Syahur ni kepada kita. Sebab apa? Yang Kak Ina highlightkan tak ada sebab semua orang makan sendiri, tak nak share. Kita mengambil keputusan makan sendiri je. Faham, nombor satu guna, nombor dua kita faham betul-betul, kita guna satu family kita. Kita tak nak menyampaikan kepada orang lain. Jadi you bayangkan, you letakkan diri you ni, orang yang sebelum kita tu tahu tapi dia tak nak buat bisnes, dia tak nak sampaikan kat kita. Kita tak tahu sampai hari ini. Jadi sebab tu bila kadang-kadang bila Kak Ina jumpa kawan dia duk beli. Ada satu kawan tu pernah kata, syukurlah kita ada kopi ni. Apa-apa kita boleh guna dia untuk kata bantu diri kita dan keluarga. Guna Lactoberry, guna Lindsay. Betul Kak Ina kata dengan dia, kalau Kak Ina kunci mulut tak cerita dekat you tahu tak? Kak Ina buat keputusan, Kak Ina tak nak berkongsi dengan orang, nak guna sendiri je. You tahu tak? Dia kata, alah, saya tak tahulah. Habis tu kenapa you sangat rasa you saja yang perlu tahu? Sedangkan ramai lagi pun kawan-kawan kita, saudara mara kita yang memerlukan maklumat ini untuk dia orang juga menjaga keluarga masing-masing macam mana kita jaga. Kenapa kita tidak mahu menyampaikan dengan niat tu? Dengan niat, ya Allah, syukurlah aku tahu benda ni. Terima kasihlah kepada orang yang bercerita kat kita kan. Adakah kita boleh rasa, jadi dengan orang cerita tu kita boleh rasa selamat dan sangat lega. Jadi kita akan berterima kasih kepada orang yang bagi tahu Lindsay ni dan Syahur ni kat kita. Okay, biasanya orang yang buat bisnes akan lebih agresif berkongsi dengan siapa saja. So, jadi kat sini kerana ada orang nak buat bisnes tu, maka kita tahu. Jadi berterima kasihlah kepada mereka. Kan, yang menyampaikan kepada kita, maka kita tahu sampai hari ini dan kita ikhtiar dengan ni. Demam bagi Lactoberry. Ni anak Kak Ina seorang kat rumah, sakit kepala. Bantu Lactoberry 10 paket, fiber 1 paket. Lepas tu bagi YK2 3 biji. Dengan minum kopi pekat 1 cawan. So, kita ada jalan. Selebihnya kita tawakal. Sebab kita sangat yakin benda ni. Jadi kesianilah kawan-kawan kita yang di luar sana yang tak ada jalan. Jadi kalau kita nombor 1, nombor 2 kita guna dan kita faham sangat kenapa kita nak guna. Kalau kita tak nak buka mulut, ingat. Kalau orang sebelum ni tak cerita kat aku pun tak tahu. Macam tu. Jadi sebab ada orang share, sekurang-kurangnya kita ada jalan untuk ikhtiar. Dengan itu, kita juga bertanggungjawab bagi tahu orang lain pula. So, atas sebab rasa tanggungjawab ini, kita perlu kongsi. Kita share atas sebab tanggungjawab ni tahu. Bukan atas sebab nak cari duit banyak, bukan atas sebab nak buat bisnes, tapi atas sebab bertanggungjawab. Kak Ina rasa benda ni fardu kifayah untuk Kak Ina. Sebab Kak Ina sangat faham dari segi saintifiknya, maka Kak Ina perlu explain kepada semua orang. Sampai you kena rasa tu. You kena rasa, sebab tu you kena fikir, kena bayangkan kalau orang tak cerita kat aku lah. Aku tak tahu pun benda ni. So sekarang janganlah pentingkan diri kita je. Oh, tak perlu cerita ke orang lah. Sekarang kita cerita tu atas dasar ni. Kita rasa tanggungjawab kita share dengan orang. Dengan keadaan tu, perkongsian kita sangat ikhlas dan kita sangat tenang. Sebab kita nak orang, bila kita cerita orang tak nak terima sebab orang ada pendapat masing-masing, itu lain. Kerja kita bagi tahu sebab ramai orang di luar sana yang tak tahu. Jadi yang kita dah bagi tahu, kita dah share berkali-kali dia tak nak, tak apa. Kita tak payah dah ulang-ulang lagi. Tapi kalau kita rasa kesian dekat dia, rasa dia perlu faham, dia tak nak sebab dia tak faham, kita ceritalah lagi. Macam tu. So jadi kalau kita nak dapat rasa tenang dan ikhlas buat benda ni dengan dari hati kita, kita kena fikir. Nasib baiklah ada orang cerita kat aku. Maka aku ada solution, aku ada cara untuk menjaga ahli keluargaku dalam hal menguruskan kesihatan ini. Jadi kita juga tunaikan tanggungjawab kita menyampaikan kepada orang lain. Sekurang-kurangnya orang lain juga ada cara untuk menyelesaikan masalah kesihatan keluarga mereka. Kena ada dalam kes COVID ni, ada kawan-kawan yang kadang-kadang kita cerita kat bapak dia. Tiba-tiba anak dia kena COVID. Dia terus call, boleh tak tolong hantar Lindsay kepada anak dia, ataupun macam mana nak makan anak dia sekarang dah sesak nafas lah apa belas. Sebab kita pernah bagi tahu dia, jadi dia guna. Bila kadang-kadang macam ni, dia ada solution untuk membantu anak dia. So kita pun hantar. Sebab tu kita kena sampaikan, itu tugas kita. Selebihnya kerja Allah Ta'ala.
Okey, sebab itulah Kak Ina memilih tajuk ni, bagaimana menjalankan perniagaan Shanghu ni dengan tenang dan ikhlas. Supaya kita tak rasa give up, kita tak rasa penat, kita tak rasa frust kalau orang tak nak. Bermula dengan nombor 1 dan nombor 2 ni. Nombor 2 tu sampai you faham, sampai you rasa bertanggungjawab menyampaikan benda ni kepada orang lain. InsyaAllah you akan tenang menjalankan perniagaan ini. Bila you jumpa orang, you terus cakap. You tak ada menilai. Sebab apa you kata orang tu tak tahu. Maka aku kena bagi tahu. Okey, yang ketiga. Bila kita dah ada jiwa tu tadi, kita berkongsi dengan ikhlas dan tenang. Secara tak langsung, memang perniagaan kita tengah bina network lah. Secara tak langsung, walaupun kita tak sedar. Kita sedang bina network kita. Satu persatu network kita dibina. Kenapa tak keluar? You ada dengan Kak Ina tak? Okey. Okey, so jadi satu persatu kita bina network. Dalam proses kita membina network ni, kita berkongsi dengan ikhlas tadi, kita teruslah belajar. Cuba tengok Kak Long malam ni, tahniah sangat. Sebab menyampaikan, Kak Ina, bila kita dengar penyampaian itu memang betul-betul dari hati dia. Sebab dia melalui all the process. Dan dengan lancar sekali. Sebab bila benda ni kita buat, dan kita bercakap dengan hati kita, dia jadi lancar automatik. Dia jadi sendiri. Dia jadi macam kita berada, kita nak bagi orang nampak apa yang kita nampak. So jadi kat sini kita terus belajar. Belajar tentang healing crisis, belajar macam mana penyakit terbentuk. You bayangkan kalau you faham dan you boleh bantu orang, bagi tahu macam mana. Contohnya lah, ada orang yang tiba-tiba cakap kaki bengkak. Kalau kita ada ruang cerita dekat dia macam mana kaki dia terbengkak, apa faktor dia, kan satu benda yang kita memberi ilmu kepada dia. Dia nak guna tak nak guna tu tak kisah. Janji tugas kita bagi tahu. Tapi selalunya kalau kita bagi tahu dengan betul ni, dengan tepat ni, dia akan jadi nak gunalah. Dia akan jadi macam bersetuju dengan kita. Okay. So jadi kita apa Lindsay dan produk Shanghu boleh buat? Maksudnya bila kita terus belajar antara topik dia, kita belajar yang komponen tu. Contohnya tritipins tadi, membersihkan salur darah, melarutkan trombos, kan membuang segala lemak-lemak yang melekat di salur darah, segala kolesterol, mengenyalkan salur darah. You bayangkan tu, kalau you faham betul-betul sejauh mana dia boleh buat kerja tu, satu tubuh badan kita, semua salur darah kita dibaik pulih. Tambah sekarang, ramai lagi orang akan sakit disebabkan keradangan yang berlaku yang kita masukkan toksik hari-hari tak habis-habis dalam badan kita. Jadi kita perlu tritipins tu dengan banyaknya untuk kita kawal keradangan yang ada. Kalau tak nanti tiba-tiba salur darah tersumbat, tiba-tiba darah berketul, tiba-tiba tumbang saja serangan jantung. Kita ikhtiar, selebihnya izin Allah lah dia nak bagi kita jadi macam mana. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha dengan makan linzi ni, tritipin dalam linzi ni boleh memecahkan trombos-trombos yang ada dalam salur darah. Sekurang-kurangnya boleh cegahlah kita daripada terkena minor stroke ke atau penggumpalan salur darah, penggumpalan darah dalam salur darah ke, pemekatan salur darah tu sendiri ke, disebabkan kita amalkan linzi hari-hari. Dari segi sainsnya, tritipins tu fungsi dia macam tu. Jadi kenal, faham apa linzi boleh buat. Jadi kita bolehlah bercerita dengan bagus sekali kepada rakan-rakan kita. Jadi nombor 2 tadi, memainkan peranan yang banyak. Ambil tahu produk yang kita guna. Kalau kita guna linzi, fahamlah linzi tu. First step, fahamkan komponen pun dah cukup dah. Line by line dalam komponen tu pun dah cukup dah untuk kita huraikan. Second step, you bolehlah detailkan lagi, mencari apa maksud keradangan, macam mana salur darah boleh jadi macam tu. Sekurang-kurangnya ilmu tu kita faham untuk diri kita dan untuk bantu keluarga kita. Faham dan yakin dengan kita. Taklah sikit-sikit nak pergi masukkan toksik lagi, nak pergi masukkan toksik lagi. Kan bagaimana pembentukan penyakit tu. Kita kena tanya diri kita dulu, kita percaya tak kita jatuh sakit ni sebab toksik banyak, nutrisi kurang. Makanan kita ni tak banyak nutrisi, banyak toksik, banyak benda tak baik. Jadi hari-hari kita makan toksik, nutrisi kurang. Last kali kita jatuh sakit lah.
macam tu. So jadi topik-topik ni kita belajar dari masa ke semasa sampai kita mahir dan kita yakin dan kita guna produk ni dengan taatnya. So kalau kita boleh duplicate benda ni kepada semua orang di sekeliling kita, semua akan jadi pengguna kita dengan taatnya. So ni ilmu dekat sini ni banyak ni yang kita selalu cuba buat minggu ke minggu. Okey. So jadi dalam situasi ini bila kita bercerita dengan orang, kita jangan give up lah. Bagi masa yang cukup. Masa yang cukup tu apa? Ini baru sebulan 2 try, dah give up, tak ada orang ikut. Atau baru sebulan 2 minum kopi, dah give up. Bagi masa yang cukup. Jika buat apa yang dicadangkan dalam masa 4 tahun ke 3 tahun ke, kerana sangat pastilah you all dah nampak dan dah rasa kesan baik dari segi kesihatan dan kewangan. Lepas 3-4 tahun ni, pilih nak masuk gi apa nak buat dengan lajunya benda ni. Tapi selagi tak capai masa tu, tapi kalau you guna je tapi tak macam tu 3 bulan beli sekotak, 3 bulan beli sekotak, tunggu 4 tahun pun tak adalah memberi apa kesan baik sangat. You ikutlah apa yang dicadangkan. Jika buat apa yang dicadangkan dalam tempoh masa tertentu, memang you akan dapat rasa produk ini membantu kita untuk ke arah lebih sihat. You kena dapat apa yang Kak Ina cakap tu. Bila kita dapat, baru kita jadi terus bercerita dengan ramai orang tanpa tak kisahlah dia orang nak terima ke tak terima. Sebab kita ada rasa kesian dekat dia. Tambah sekarang ni yang keadaan kita orang kata revolusi kesihatan zaman sekarang dan di hari akan datang lagi. So kita perlulah berada di depan dalam hal ini. Kerana kesihatan itu satu benda yang sangat diambil berat bagi masyarakat zaman ni lah. Kita dah masuk dalam revolusi kesihatan sebenarnya sekarang. Okey, jadi kita terus berkongsi, jangan give up. Berkongsi ini bukan niat nak buat bisnes. Pasang niat dengan betul. Niat dia nak bagi tahu dekat dia orang supaya dia orang ada solution macam kita. Jadi kalau dia tak nak, dah selesai kerja kita, niat kita nak bagi tahu. Itu je kan, niat nak bagi tahu. Kalau dia nak, secara tak langsung network kita berkembang. Tapi kalau kita niat nak buat bisnes, orang tak nak, kita give up. Sebab kita tak dapat. Tapi kalau niat kita nak share, nak bagi tahu maklumat ni ke orang supaya orang boleh faham macam kita, boleh jaga kesihatan macam kita, demam faham itu perut kotor, so kena makan lactoberi untuk keluarkan, tak perlu pergi ambil ubat, tak perlu jumpa doktor. Kita faham tu, kita nak orang faham macam tu. Jadi kalau orang tak nak, kita dah berjaya buat sebab kita menyampaikan. Kalau kita rasa orang tu tak faham, kita bagi lagi untuk dia faham. Kita buat lagi supaya dia faham. Jadi terus buat dengan hati yang ikhlas. Secara tak sedar network terus berkembang tanpa stop. Okey, so bila you dah mula ada network, so ini kepada yang dah jadi WM, dah jadi sini WM, so maksudnya you dah ada network. Dah ada orang yang nak macam kita. Jadi kita kena lagilah membantu mereka untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Okay, contohnya duplikasi ilmu dan pengetahuan kita ni 100%. Kalau boleh bagi semua kepada mereka supaya mereka juga boleh jadi macam kita. So bila kita dah mula ajar, kita mula dapat wang dan kesihatan. Kita mula nampak dah ada lebihan wang, kesihatan makin baik. Itu pematlamat kita nak sihat dan nak dapat wang kan. Okay, jadi di sini kalau kita tengok, ini Alun pun dah hurai panjang lebar tadi, memang kita kena analisa network kita. So ini kena faham line by line ni apa maksud dia. PW tak cukup, orang tak cukup. PW cukup, orang tak cukup. Orang cukup, PW tak cukup. Apa nak buat? Orang tu kena 15 ke 20 orang. PW tu kena 3,200 mata. Jadi kalau 1, 2, 3 ni, inilah benda yang kita buat untuk menjadikannya cukup. Okey, so leader cukup tak? Mesti 3 ke 5 orang. So untuk dapat leader kena buat home meeting. Bila kita start buat home meeting, insyaAllah. Kejap, itu sedap. Okay. Bila kita start buat home meeting, insyaAllah kita akan ada leader. So kita pun join meeting yang macam ni. Supaya kita tahu apa kita kena buat.
So kita akan dapat network yang stabil. Bila kita buat benda ni terus buat, kita pasti akan dapat network yang stabil. Okey, belajar guna website. Ini satu benda yang kena tahu guna. Jadi Kak Ina cadang nak ulang guna, ada tak masa lagi? Okey, bolehlah Kak Ina tunjuk macam mana nak guna website. Nampak tak? Okey, ini website kita. Okey, nampak So bagi yang tak pernah guna, gunalah. Belajar guna. Kalau you betul-betul nak tengok hasil dia yang bagus tu, memang kita kena tahu guna. So jadi kita kena login, kita kena ada password. Kalau belum buat password, kena buat. Macam mana nak buat? Senang saja. Call Xiongho, minta reset dan kita buat. So kita login. Bila kita login dekat ujung ni kan, e-registration. Kat sini kita boleh, kalau kita tengah bercerita dengan orang, orang tu nak jadi ahli, kita terus boleh daftar on the spot dan dapat nombor ahli on the spot dan kita boleh beli. Dan kita kena tahu guna ni semua bar kat atas ni. Contoh yang ni untuk order barang, yang ni untuk check bisnes kita. Semua benda ni kita guna. Contohnya nak tahu PV inquiry, kan nak closing 2 hari lagi ni, kita nak analisa macam mana? Kak nak tunjuk sikit kat sini. Contohnya macam ni, Rohanizan 4094. Yang ini 2716. So ini mungkin kita boleh bagi tahu, bagi jadi 32. So macam mana nak bagi jadi 32? Kita tengok kat sini. Okey, nak monitor dia cukup 32 tak? Okey, 02 ni kan. Ni kata kita nak monitor Wan Suryani. Kita cek 03 ni. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 15 ke 20 orang. Tak berapa cukup. Sebab itulah kat sini tak jadi 32 lagi. Ya tengok. Okay, kita tengok sini pula. Ni Rohaiza 12,000. Okay, so ni lagi sikit nak jadi 13. Jadi kita tengok siapa yang boleh jadi. Maybe Rosmawati boleh jadi. Maybe Aida. Tapi kalau tengok kat sini maybe Cik Padia. Kita tengoklah siapa yang kita boleh bantu. Contohnya kalau kita nak monitor, macam itulah. You nak monitor ni 011 ni, kita kena cari 010 dia. Ini Faizah kan? Faizah ke Fatimah? Fatimah lah, kita ambil Fatimah. Nombor 9 ni. Okey, nombor 9 ni. So nak check dia punya 15 tu, tengok nombor 10. Okey, ni 1, nombor 9 ni. Ni 2, ni 3, 4, 5. 5, 6, 7. Faizah kan, Faizah. Oh bukan, ni 08 orang lain punya dah. Jadi dia kat sini je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak cukup lah. Kenapa Faizah boleh jadi 52? Sebab ada Nur Hidayah ni beli banyak. Kan, bila ini beli banyak, maka dia boleh jadi 52. Tapi ini tak kukuh. Orang tak cukup, PW cukup sekarang ni. Kan Faizah ni orang tak cukup, PW cukup. Hidayah pun PW cukup. Tapi orang tak cukup. Jadi kalau kita nak kukuh network, mesti PW cukup, orang cukup. Faham tak? Itu maksud yang dibincangkan tadilah. Okey, so kita tahu guna tu, kita boleh tengok grup mana yang kita boleh bantu untuk kita explain apa yang kena buat. Okey, tadi dah ni, mesti tahu guna website. Kalau belum ada, kepada leader-leader, bolehlah ajar guna website ini dengan friendly-nya. Website kita mudah aja, kalau awak tengok dia sangat mudah. Okey, so ini antara yang Kak Ina selalu buat dengan downline Kak Ina, analisa. Ini contohnya Kak Ina buat ni, kebetulan ni Kak Ina guna slide yang lama, jadi guna balik yang lama lah. November 2020. Keadaan dia macam ni. Ini satu downline. Okey, so dia ada satu downline. Ini kita punya MC, network MC kita. Okey, so jadi ini 12,160. Okey, dia ada satu line yang telah membentuk akar tunjang. Okey, so jadi apa nak bantu dia untuk buat. Jadi kalau yang ni membentuk 13,000, dia kena 13,000 dengan grup yang kecil-kecil ni. Jadi kita kena cari siapa di sini yang boleh membentuk 3,002.
Kita kena dengan dia lah. Tengok satu persatu. Okey, jadi kalau kita tengok grup ni, sekarang grup ni kalau kat sini dia 28% lah tahun 2020. Sekarang grup ni ada dalam 20% sale, kadang-kadang 24%. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab ahli-ahli dalam ni asalnya mencapai dulu sebab mengguna sendiri, sakit dan sebagainya. So jadi kita kena back to asas 3,200 mata. Kat mana yang kita kena tambah baik untuk dia kukuh? So apa nak buat untuk kukuhkan? So itu yang kita kena bincangkan dengan ahli-ahli kita supaya dia kukuh. Okay, so jadi grup ni kalau kita tengok tahun ni Mawan yang baru-baru kan MC kita sekarang yang Mawan ada buat macam Kak Ani tadi. Jadi tahun 2022 nak bantu downline dapat 3,200 mata. Kukuhkan 3,200 mata. Ini Mawan punya target tahun 2022. Nak bantu downline. Jadi apa downline yang boleh dibantu sekarang? Ikut Mawan inilah pula yang sekarang tengah berkembang. Kan ini yang jadi kalau dua kumpulan ni berkembang, kita dengan grup kecil ini menjadi 13, yang ni berkembang jadi 13, yang ni kekal 13, jadilah senior. Maksudnya macam tu. Okay, kalau yang ni pula kalau kita tengok, so ini kat sini satu line yang jadi 13. Yang ni off kan lebih 13 line besar ni. Ada satu lagi line kat sini dan satu kita punya personal dengan grup kecil 19,969. Maknanya sekarang ni kita adalah senior. Nak jadi special, kita kena tambah. Kita ni dah sini nak jadi special, kena buat sini dengan sini. Kena cari kat sini ni. Macam ni kena cari mana line dia yang boleh membentuk lagi. Baru kat sini kita boleh naik jadi special. Kat sini kita kena jaga. Ini pun kita kena jaga. Dan kita kena cari lagi dua. Nak cari dua ni, kena analisa yang grup tepi macam ni lah. Bagi ni upline ni dia dah ada satu yang dah kukuh. Jadi nak bagi ni kukuh, dia kena turun ke bawah tengok. Lepas tu pergilah satu persatu. Itu analisa. Belajar buat dekat network kita satu-satu supaya kita boleh bantu network kita ni. Tadi satu line Kak Ina bincang. Ini satu line yang lain. Ini satu line akar tunjang macam ni. Kawan ni beli, kawan ni beli, kawan ni beli. Sampai satu entah, kau ni jadi WM. Jadi macam mana nak monitor? Kita tunjuklah benda ni dekat dia satu persatu supaya dia boleh faham. Okay, so jadi kat sini kalau kita tengok, kalau lah ada grup yang tercapai macam ni, kan sini dah tentu boleh jadi 28%. Jadi kat sini apa kita nak buat? Kalau ini tak boleh jadi 28%, kalau kita tengok ni tambah ni, dia perlu cukup berapa? 478. Kita pergi dekat dia, bercerita ni. Lepas tu kata kat dia, kalau ini jadi 28%, dia kat sini kena jadi 6,500. Barulah ada keuntungan yang lebih. Jadi maksudnya jangan dia tengok kau ni dah besar, kita dah 8%. Jangan. Sebab bisnes ni bisnes kita. Dia ada 8, dia punya. Jadi kita kena kembangkan di sini. Kita kena ajar dia jaga yang ni. Kita kena ajar dia monitor yang ni. Di samping jaga yang ni. Maksudnya macam tu. Okey, so ini pun samalah grup ni. Jadi ini nak ajar 4% macam mana. So kita tunjuk. So ini pun sama. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita kena dah tergerak dah. So minta leader kita. Okey, minta leader kita ni berdiskus dengan kita apa yang nak buat lah, macam mana nak buat untuk membantu network tu berkembang. Okey, ini Kak Ina bagi contoh Kak Ina punya perancangan sebelum masuk WM, ni zaman ni Kak Ina Vice Manager. Masa ni tahun 2010. Kak Ina target untuk 2011. Kan sebab tu Kak Ina suruh you all buat. Sebab nak bila you all buat, you all plan kan malam ni last akan topik ni lah sebab semua dah buat. Kak Ina pun dah tengok apa you all punya plan dah secara lebih kurang dah tahulah. Okay, so jadi set target masa tahun 2000 kira ujung-ujung tahun 2010 perancangan ini. Jadi 2010 tu kalaulah kes Kak Ina 2009 Kak Ina capai vice manager yang kukuh. Okey, setengah ni Kak Ina kata 2010 jika dah capai WM untuk diri sendiri. Sebagai contoh Alung, siapa lagi? Mawan kan? Kak Wan ke yang dah capai WM.
Okey. So jadi dengan network yang ada kita kaji. Alun dah sampai sini. Dapat pergi trip tak? Memang last network yang lepas dapat. Macam Kak Ina tahun 2010 tak dapat pergi lagi. Sebab 2009 Kak Ina 13K je. 2010 tu jika tak dapat pergi, tambah 6,500 tiap-tiap bulan. Jadi kita kena bekerja untuk dapat 19,500 untuk kita qualify pergi trip. Jadi kita target, kita yang plan, kita buatlah. Okey, jika kita dah boleh pergi trip, siapa downline yang kita nak jadikan WM untuk pergi trip? Sebab tu sekarang Kak Ina tengok satu persatu. Best kan kalau kita dapat pergi ramai-ramai. Kalau tak dapat pergi pun semua dapat 10,000. Bulan April nanti kita dapat 10,000. Kebetulan nak raya kan best. Kan? So jadi jika kita dah boleh pergi, kita dah tahu cara, kita cari siapa downline kita. Macam tadi Mawan kata, Mawan dah WM, jadi Mawan nak cari downline yang membuat 3,200. Betul lah tu. Bila kita kata kita nak cari downline yang nak buat 3,300, kita dah ada satu downline dan dia pun dah cakap nak, jadi kita pergi duduk dengan dia, buat dengan dia. Maybe lama kita dengan dia, berbulan-bulan sampai dia nampak dan jadi. Lepas tu baru kita move to line yang lain. Dalam masa kita dengan dia, kita buat juga yang lain. Tapi kita lebihkan orang yang kita nak jadikan tu. Okey, dalam masa yang sama, kita tetap kena bina line yang baru. To backup group yang dah jadi Vice Manager untuk kekalkan pendapatan dan pasti pendapatan kita akan bertambah. Jadi kat sini 2010 Kak Ina buat untuk capai atau untuk qualify pergi trip. You tengok hasil dia. Ni Kak Ina. Ni nak bagi tahu ni sebab bila kita merancang dia akan jadi insya-Allah. Okey. Kat sini Kak Ina join 1995 bulan 10. Ini was major kali pertama tapi Kak Ina stop sekejap, tak buat Shangho dan comeback 2008. So WM kali kedua somewhere 2009. So 2010 tu masa Kak Ina kata nak tambah 6,500 punya kerja mengikut yang kita plan tu. So bulan 5 jadi senior vice manager. Tapi tak kukuh sebab senior vice manager dengan satu line orang beli makan sendiri. Tapi tak apa, senior vice manager ni capai sekali satu bulan capai kita dah qualified lah. So tetap untuk qualified PV3 itu lebih mudah sebab kita ada dua line yang membentuk 26,000 mata. So yang makan banyak tu dia kurang lah. So kita kena tambah. Tapi bila kita nampak di mana kurang tu kita terus backup, tambah ahli, Kak Ina jadi WM, special WM tahun 2012. Tahun 2011 bulan 12. Cuba you tengok kenapa highlightkan was manager dengan diamond. Pengalaman menjadikan diri kita was manager memudahkan kita nak jadi senior dan special. Okey, dari special nak pergi diamond ni memang kita kena belajar banyak perkara, terutama tentang menjadikan diri kita ni leader untuk membantu ramai orang untuk kita jadi. So jadi sebab tu kalau Kak tengok kat sini ia mengambil masa yang agak lama juga, 2011 kalau Kak Ina lah. So 6 tahun kat sini. Sebab melatih diri, menambah ilmu dan sebagainya. Mula buat home meeting pun 2011 lah Kak Ina mula serius buat home meeting di Shangho setiap hari Rabu. Sekarang Alun pilih hari Rabu. Maybe hari Rabu tu hari yang bertuah kot . So akibat memilih setiap minggu buat home meeting tu, dengan bertambahnya network kita day by day, so Kak Ina menjadi diamond selepas tu. Jadi pengalaman membuat home meeting itu lebih mudah untuk naik double diamond, triple diamond dan gold diamond. So ini pergerakan dia setiap tahun, 19, 20, 21. Bulan 8 tahun lepas Kak Ina jadi gold diamond. Tapi gold diamond yang ada orang makan banyak. Sebab Kak Ina ada kes masa tu, kanser usus dan sebagainya. So tak berapa kukuh lah. Jadi target Kak Ina tahun ini adalah nak kukuhkan network gold diamond. So sebab itulah salah satu perancangannya tahun ini. Tak keluar pula. Tahun 2000 ni, kalau you tengok tahun 2010, target tambah 6,500 PV sebab nak P-trip kali pertama 2011 dan boleh pergi sampai ke hari ini. Tahun ni 2022 Kak Ina target nak kukuhkan network gold diamond agar selesa mendapat gold diamond tu tanpa perlu ini masih kena monitor sana sini make sure jadi.
Tapi bila kalau diamond dengan double diamond tu tak payah monitor dah, jadi je kan. Triple dengan gold masih kena lagi monitor grup-grup yang baru jadi tu. So kalau nak kukuhkan tu, maksudnya kita nak dia terjadi dengan sendiri. Bila dia dah kukuh, dia terjadi dengan sendiri. Okay, ini aktiviti yang nombor 4 tadi kan. Jadi kita tengok, berbaloi tak jika kita dapat macam ni. Ini bukan income Kak Ina lah. One of kita punya leader dalam Shangho. Tengok 100,000 kan. Jadi bagi Kak Ina memang tak ada peluang lain untuk berimpian income ni. Dalam kerja apa nak buat impian ni? Pakai tak payah berimpian lah. Tapi di Shangho kita boleh. Memang kita ada peluang pun. Jadi kita boleh berimpian untuk dapat ni. Hanya perlu buat dan buat dan buat. Dan menggunakan teknik yang betul. Okey, so ini tengok. Tadi Kak Ina kata network yang stabil. So ini menunjukkan ia sangat stabil. So buat plan satu-satu betul-betul. Ini menunjukkan ia sangat stabil. Okey. Jadi berbaloi tak kita dapat macam ni? So sebenarnya penat, biarlah penat. Tapi penat yang berbaloi. Daripada kita buat benda lain, penat juga. Tapi cek balik berbaloi tak apa yang kita dapat tu. Okey, so jadi kat sini, bila network kita tu, bila benda tu terjadi, itu nombor 4 kan kita cerita tadi. So nombor 4 sampai nombor 4 tu tadi kita ajar dan duplicate. Bila kita ajar, kita kena tunjuk semua benda tadi. Untuk bagi satu view kepada mereka yang inilah janjinya. Penat pun tak apa, tapi inilah janjinya. So bila kita terus buat benda tu berterusan, memang kita akan dapat network yang stabil. Seperti mana Kak Ina tunjuk tadi, memang stabil lah tu. Nak macam mana lagi kan? So jadi kita dapat masa, kita dapat wang dan jiwa yang sangat tenang. Bila kita dah dapat benda-benda ni, kita akan terus saja menawarkan kepada orang lain. Kat sini kan, tengok yang seterusnya. Kita tawarkan pada orang lain untuk lebih sihat dan lebih tenang. Dalam keadaan sekarang, lagi-lagilah kita kena tawarkan kepada ramai orang. Sebab kita perlu berbelanja untuk kesihatan. Adakah bajet itu? Kalau tak ada, jom buat plan satu-satu. Mulakan dengan guna kopi betul-betul. Faham kopi tu betul-betul. Tak payah faham benda lain. So ceritalah khasiat kopi tu betul-betul. Rasalah apa kopi tu boleh bagi kat diri kita. Banyak testimoni tentang kopi pun. Dan kita sendiri pun mungkin ada rasa tu. Positif ke negatif ke, kita cuba dapat. Kalau kita memandang ia secara positif, memang kita akan nampaklah segala kebaikan tu. Tapi kalau kita pandang dia secara negatif, kita akan kata, dah habis berkotak dah, tak ada apa pun. Dah habis berkotak dah, tak dapat pun apa yang kita kata. Kita tak nampak perubahan-perubahan yang kecil tu. Jadi sebab itulah kita kena pandang dari sudut positif dan kita guna. Kalau orang lain dapat, kenapa aku tak dapat? Lama-lama kita nampaklah. Okey? So akhirnya kita dapatlah wang, masa dan kesihatan ini serentak. Maka kita berjayalah. Apa yang kita rancang, apa yang kita nak. So jadi 6 step sahaja. 1 dengan 2 tu lama sikit, tak apa. Jadi 3 kita mula, sebenarnya semua step tu lama lah. Tapi 3 tu kita dah buat. Kita dah mula share, kita dah network kita mula terbina, kita dah mula ada income sikit, kita dah boleh beli lensi, kita dah mula dapat lebih bagus kesihatan kita. Nombor 4 tu baru kita mula buat home meeting, kita duplicate. So bila kita start buat home meeting tu, kita duduk kat nombor 4 dah. So kalau cepat kita buat, cepatlah kita dapat network yang stabil, cepatlah kita dapat income. Okey, so perniagaan harapan dalam perniagaan Shangho bagi YKS. Ambil YKS tu lagi. So perniagaan, apa harapan yang ada dalam perniagaan Shangho untuk kekal sihat? Kita faham produk kita guna tadi, itulah matlamat kita. Untuk dapat kebebasan masa. Kebebasan masa tu memang boleh dapat one day. Sebab ini yang Kak Ina selalu tunjuk dekat UR gambar ni. Bermula dengan kita kat tengah ni, terus berkembang tanpa stop. One day. Dia akan jadi. Dalam masa ni, orang nu bercerita di sana, orang nu bercerita di sini. Dan kita akan dapat lakukan perniagaan Shangho ni dalam masa yang sama, merata tempat oleh leader-leader kita dan grup kita. So, akhirnya kita ada masa lah. Kita tak payah pergi semua dah. Kan? Semua tempat kita tak payah pergi. Okey? So, jadi, terusnya dia terus berkembang. Dan kita dapat kebebasan kewangan. Okey, dah 11 suku. Okey, laju sikit. Kebebasan kewangan yang graf ni.
Okey, graf ni menunjukkan kita dapat kebesaran kewangan sebab one day graf tu akan terus naik tanpa stop. Dan kita boleh compare lah untuk kita dapat satu semangat nak buat benda ni betul-betul. Kita compare dengan income type yang ada ni. Yang kita tengah buat secara serius sekarang, orang yang maknanya kita belum serius Syongho lah. Kita ada buat benda lain. Kita buat kedai makan ke, kita buat apa ke, compare kat sini. Di mana yang kita tengah buat serius tu. Patut tak kita macam Eli bagi sama banyak ke, sama serius ke, ataupun yang kena lebih kat Syongho. Sebab Syongho yang mana? Kan? So you boleh belajar di sini nak tengok mana satu yang kita kena pilih untuk kita fokus buat. Atau kita nak buat dua-dua macam Kak Ina ni masih lagi mengajar di Universiti Melayu. Buat dua-dua atas reason-reason tertentu. Pun boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi tetap kita fokus dan serius buat. Kalau kita nak kesihatan yang baik, kewangan yang baik dan ada time freedom one day. Selain pada ni, ini yang dijanjikan lagi. So ini pun you kena nampak betul-betul. Bonus bulanan yang hebat, tadi Kak Ina tunjukkan, bercuti, tahun ni orang yang tak pergi bercuti dapat lagi duit 10,000, bonus diamond, kan? 60,000 setiap 4 tahun, setiap 4 tahun dapat 60,000 kan? So untuk setiap 4 tahun dapat untuk kereta, tukar kereta 60,000 ni. Kak Ina akan dapat next nombor 4 ni tahun depan. Kan? So jadi kalau diamond kita dapat bulan 9, 25 bulan 9 untuk yang nombor 5. Jadi ini memang janji dan memang kita akan dapat kalau kita jadi diamond. So jadi tunggu apa lagi, buatlah secara serius. Sepanjang proses kita mengembangkan rangkaian ni kita dapat semua ni. So sebab masa tak mengizinkan jadi Kak Ina tak naklah hurai benda ni semua dan berkali-kali dah pun you all dengar. Umur makin bertambah tapi makin bernilai, makin tua tapi kita makin bernilai, ilmu kita makin banyak, kesihatan kita makin baik. Malah bukan diri kita saja, keluarga, saudara, rakan dan jiran-jiran. Sosial kita makin baik sebab kita mula communicate dengan ramai orang dan di mana saja. Dan juga kenalan kita dan sebagainya, sosial kita makin baik, wang makin bertambah dan maybe berlebih. So masa kita makin banyak. Okay, so kalau kita tengok di sini, inilah yang ada di dalam Syongho. So sebab itulah endingnya. Ini Kak Ina semua tunjuk percutian yang kami dah berjaya pergi. Bermula 2011 ingat tadi 2010 Kak Ina usaha untuk tambah 6,500 dan 2011 dapat pergi. 2012, 13, 14 sampailah 2019, mula 2020, 2021, 2022 kita dapat 10,000 dengan duit poket 1,000. Kalau jadi diamond ada extra ni lah. So jadi kita tetap dapat, tak pernah miss. So jadi kekalkan kepada orang yang dapat first trip. Last year kali pertama, memang this year kena work hard untuk dapat kali kedua. Tak tahu macam mana, datang sini Kak Ina explain. Okay, so jadi kalau ini yang Kak cakap tadi, target tadi kan untuk pergi jika dapat trip tu, next trip tu macam mana, kat sini. Okay, tadi kita kata nombor 1, nombor 2 guna produk. Sebab itulah Kak Ina pilih tajuk ni. Kalau nombor 1, nombor 2 kita boleh buat dengan betul dan memanglah kita boleh dapatlah GWE. You dah dapat GWE itu yang ya Allah pentingnya untuk kita sampaikan ke orang lain tak tahu kesiannya dia. Jiwa tu dah ada, memang you sangat ikhlas lah bagi tahu orang dan you sangat tenang. You tak kisah pun sebab kita bagi tahu atas dasar kita perlu bagi tahu. Ini pun so bagaimana menjalankan perniagaan Syongho dengan tenang. Setiap kali tak tenang fikirlah. Kalau orang tak bagi tahu macam mana kita nak tahu. Jadi bila kita fikir, insya-Allah kita akan tenang. Kita terus buat tanpa give up, tanpa rasa kecewa kalau orang tak nak. Jadi kita kena berterima kasih kepada orang yang bercerita kat kita sebab dengan orang yang bercerita tu kita tahu maka kita ada solution. Jadi kita kena buat benda tu supaya orang lain juga ada solution. Akibat daripada rasa tu kita terus mengikut step tadi dan akhirnya kita mendapatlah 3 perkara tu dengan serentak. So Kak Ina harap apa yang Kak Ina sampaikan ni boleh bagi satu motivation dekat you all yang mana dah give up, yang mana dah macam tak tahu cara nak buat, patah baliklah 1, 2, 3 tu, ikut balik 1, 2, 3 sampai 6. Dekat nombor mana yang stuck, tak ada idea, come and discuss dengan Kak Ina apa kena buat. Kalau you sekarang tengah buat nombor 4, buatlah nombor 4 tu dengan buat home meeting. Tak tahu apa nak discuss dalam home meeting. Okey, mari kita tengok. Tapi you kena propose lah. Kalau you nak Kak Ina yang fikirkan hari ni buat ni, hari ni. Tak jadi. You kena propose, you kena fikir kesesuaian dengan network tu.
dengan network dengan orang yang you ada kenal tu. Apa nak cakap? Barulah benda. Kali pertama memang rasa macam tunggal-langgang sikit lah. Tapi bila you repeat lagi dan sangat teratur benda ni. Jadi Kak nak doakan semua kita berjaya dan semua kita sihat. Jika kita diuji dengan masalah kesihatan, kita ada cara penyelesaiannya dan kita ada sumber kewangan untuk kita menggunakan Lindsay dengan betul supaya kita boleh menyelesaikan ujian kesihatan yang kita dapat. Memang kita boleh diuji bila-bila pun. Cuma kita bersedia tak dari segi ilmu dan duit. Kalau ada duit pun tak ada ilmu, kita tak guna. Jadi dua-dua tu kena datang serentak dan kita boleh buat perniagaan Xionghu ni dengan bagus. Kita boleh guna Lindsay atau produk Xionghu ni dengan orang kata betul-betul yakin kenapa kita guna. So bila proses ni berlaku, timbullah rasa tanggungjawab tu. Maka berlakulah semua apa yang berlaku ni, apa yang Kak Ina cerita ni. Tanpa sedar, semua orang fenomena dia sama saja. So that's all. So kita jumpa di Puncak Kejayaan. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gold Diamond Asrina Rosdi yang berkongsi ilmu. Tak jemu-jemu berkongsi ilmu dengan kami. Ilmu yang sangat bagus. Yang insya-Allah boleh merubah satu kehidupan sesebuah keluarga, bukan seseorang, sesebuah keluarga ke arah yang lebih baik lagi. Jadi rasa pun dah lewat, lebih semangat lagi kita dengar tu. Masa pun dah lewat. Mudah-mudahan kita dapat motivasi dan kekuatan untuk meneruskan perjalanan kita dalam kereta api Shuanghe. Dan itu kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Alhamdulillah, bolehlah kita bersurai ya. Terima kasih banyak semuanya. Salah silap mohon maafkan kalau ada kesilapan, sebarang kekurangan daripada mohon. Itu mungkin kelemahan mohon sendiri. Terima kasih banyak semua dan Gold Diamond Aslina terutamanya sebab bagi mohon peluang jadi MC malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.